إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah kerana dipilih pada hari ini untuk dapat menunaikan solat fardu Jumaat. Dan saya ingatkan diri saya kepada sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita niat iktikaf di dalam masjid yang mulia ini supaya amal ibadat, pahala amal ibadat kita berterusan sehinggalah kita keluar daripada masjid yang mulia ini. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari Jumaat ini adalah dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Dan dalam hari Jumaat, kata Nabi SAW, yang disebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di dalam hari Jumaat ini ada satu waktu yang mana waktu itu mustajab doa, waktu yang sangat mustajab doa pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat ini bermula selepas asar pada hari Khamis. Amalan hari Jumaat ini bermula selepas asar pada hari Khamis. Maka bermulalah amalan pada hari Jumaat sehinggalah terbenam matahari maghrib malam nanti. Maka dalam hari Jumaat ini ada satu waktu yang mana mustajab doa. Tetapi waktu itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama memberi pandangan dan pendapat waktu mustajab doa itu, ada di antara ulama mengatakan waktunya adalah selepas subuh. Ada setengah ulama mengatakan di antara azan dan iqamat solat Jumaat. Ada yang mengatakan ketika kita masuk ke dalam masjid. Maka semua itu pandangan di kalangan para alim ulama. Cuma untuk kita mendapatkan semua waktu itu, kita banyakkan berdoa dan panjangkan doa kita. Dan doa yang pertama sekali, kita mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala menjaga amal iman kita, supaya Allah menjaga iman kita dan Allah menjaga akidah kita dengan ujian yang sedang berlaku sekarang ni. Walaupun kita nampak dengan mata kepala kita ujian ini hanya adalah ujian kepada kesihatan manusia, siapa yang positif, siapa yang negatif, siapa yang ada sakit, siapa yang ada simptom, siapa tak ada simptom. Itu adalah ujian zahir. Ujian batin adalah ujian kepada akidah dan juga iman kita. Sebab itu kita kena tukar slogan, bukan lagi kita jaga kita. Kita kena ikut hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Itu slogan yang sebenarnya. Dan slogan itu bukan direka cipta oleh ustaz-ustaz ataupun para alim ulama. Itu adalah hadis yang keluar daripada lidah Nabi SAW. Ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Maka ulama berkata, bagaimana kita nak jaga perintah Allah? Kita jaga perintah Allah dengan 3 perkara. Yang pertama, kita jaga hubungan kita dengan Allah, iaitu dipanggil ibadat. Kita kena jaga ibadat yang wajib dan ibadat yang sunat.
Kalau kita kata alhamdulillah saya jaga solat fardu 5 waktu di masjid dan saya jaga solat sunat rawatib tak pernah tinggal, alhamdulillah. Tapi kita jangan masih lagi merasa sempurna, kerana dalam perintah Allah pun kadang-kadang masih ada kekurangan. Kita solat 5 waktu tapi solat kita tak khusyuk, solat kita tak khusyuk, solat kita tak lazat, kita rasa nak cepat habis, maka masih ada kekurangan. Sebab itu selepas habis solat kita membaca apa? Kita membaca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa pula istighfar? Kan baru habis sembahyang, bukan lepas mencuri, bukan lepas buat maksiat, kan baru habis solat. Kenapa kita beristighfar? Kita beristighfar ke atas kekurangan yang ada dalam amal ibadat kita. Seperti contoh tetamu datang ke rumah kita, contoh tetamu datang ke rumah kita tiba-tiba, tak bagi tahu pun nak datang, tiba-tiba. Jadi kita hidang apa? Kita hidang teh satu gelas, biskut, biskut kering satu pinggan. Tak goreng mi, tak buat nasi ayam, tak hidangkan makanan yang lazat. Kita kata apa kepada tetamu? Minta maaf, ini je yang ada hidangan dia. Kenapa datang tak beritahu? Kan? Kita minta maaf dengan dia bukan sebab kesalahan kita, tetapi kekurangan kita dalam hidangan itu. Macam tu juga amal ibadat yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang dia tidak boleh merasa sempurna ibadat yang dia buat, setiap kali dia buat, sama ada fardu ataupun sunat. Yang kedua, kita kena jaga hubungan kita sesama manusia dalam muamalat. Dalam muamalat kita dengan manusia, dalam bab perniagaan, kita mesti jadi orang yang jujur dalam perniagaan, tidak boleh menipu, dan orang yang membeli pun tidak boleh menipu dan sebagainya. Maka dalam hubungan muamalat yang baik itu, maka turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Belas kasihan kepada orang yang susah, kita mengurangkan harga barang dengan sebab dia tidak mampu. Ini amalan para sahabat di zaman Nabi SAW. Maka rahmat Allah turun kepada umat Islam. Yang ketiga, kita kena jaga muasyarah kita, ataupun dipanggil akhlak. Muasyarah ini adalah hubungan kita sesama Islam dalam silaturahim. Kita ambil berat tentang jiran-jiran kita, jiran-jiran ambil berat tentang kita. Kita tahu siapakah yang susah di dalam taman kita, siapakah orang yang tidak ada makanan dalam kawasan kita. Yang terbaru banjir dekat Mambau, Batu Tiga. Semalam saya baru pergi ziarah kawasan banjir. Saya ada orang infak air mineral dan saya pick up pergi hantar. Dan besok insya-Allah saya bersama dengan grup kereta pacuan 4 roda ataupun 4x4, lebih kurang dalam 20 biji, kami akan pick up barang-barang keperluan dan akan hantar ke kawasan Mambau, Batu Tiga, kawasan rantau, Kampung Sedang, Rasah dan sebagainya. Maka hikmah Allah Ta'ala jadikan banjir, kemudian Allah Ta'ala susahkan orang-orang tertentu supaya ada hubungan silaturahim di antara orang yang kena musibah dengan orang yang tidak kena musibah. Kerana hubungan silaturahim ini adalah asbab untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur kita. Allah panjangkan umur kita. Yang kedua, Allah mudahkan rezeki kita sekiranya berlaku silaturahim. Tak pernah pun selama ni masuk ke kampung Mambau Batu Tiga, tak pernah masuk. Tiba-tiba banjir, masuk semalam. Dekat pagar rumah ni tuan-tuan, pagar ni penuh dengan sampah. Saya tanya makcik, air sampai mana? Air sampai atas ni, dia kata. Acup, tenggelam habis semua. Satu barang pun tak selamat. Sofa buang, tilam buang, semua buang. Habis. Dia punya total loss macam rumah terbakar. Kan, kalau rumah terbakar kan total loss, habis semua, tak boleh pakai. Banjir pun sama juga. Tapi jangan kita bersangka jahat. Kan, orang ni mesti tak sembahyang. Kita macam baik sangat je kan.
Kadang-kadang orang yang sembahyang pun terkena musibah juga. Sebab apa? Allah Ta'ala nak bagi dia ganjaran pahala sabar. Jadi kita bantu mereka, Allah akan bantu kita. Dan kata ulama, bila kita bantu seseorang ataupun kita nak bersedekah kepada seseorang, kita jangan merasakan orang yang susah itu berhajat kepada kita. Dengan sebab dia tak ada duit, kita ada duit, dia berhajat kepada kita, lalu kita pun bagi dia duit. Jangan ada perasaan macam tu, kata ulama. Ulama kata kita bersedekah kepada orang susah kerana kita berhajat kepada amalan sedekah itu. Saya sedekah dekat Tuan RM10, bukan sebab Tuan berhajat kepada RM10 saya, kerana saya berhajat kepada amalan sedekah ini. Dengan sebab amalan sedekah ini, Allah akan selamatkan saya daripada azab seksa kubur dan juga azab api neraka Allah. Barulah rahmat Allah akan turun. Di samping itu, dia dapat tunaikan keperluan harian dia. Jadi siapa yang ada lebihan wang, lebihan harta, kita boleh bantu, sama ada secara berjemaah ataupun persendirian. Jadi ketiga-tiga perkara ini, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita dalam jual beli, hubungan kita dalam masyarakat, menyebabkan rahmat Allah akan turun. Kita ambillah pengajaran kisah para anbiya alaihim salatu wassalam yang terdahulu. Kaum Samud, Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Samud puluhan tahun, tapi mereka tak nak beriman kepada Nabi Saleh dan mereka tak nak beriman kepada Allah. Sehingga kan Nabi Saleh tunjukkan mukjizat baginda. Sehingga tunjukkan mukjizat unta keluar daripada batu. Unta keluar daripada celah batu. Mereka tengok keajaiban itu pun masih lagi tak nak beriman. Lalu Allah Ta'ala hantar apa? Allah hantar ribut taufan. Allah hantar ribut taufan. Lalu mereka mati semua. Mereka mati. Macam tu juga kaum Ad. Kaum Ad, Nabi Hud alaihi salam tak nak beriman kepada Nabi Hud dan tak nak beriman kepada Allah. Allah hantar bencana, hancur semua kaum Ad. Dan tidak mustahil Allah Ta'ala boleh datangkan bencana itu dekat zaman sekarang, sama ada negara kita ataupun dekat negara orang lain. Jadi para anbiya alaihi salatu wassalam telah menunjukkan cara kepada kita bagaimana kita nak menghindari bencana ni, bencana wabak COVID-19 ini. Kita kena saling sampai menyampaikan kepada perkara-perkara ma'ruf, sampai menyampaikan dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikanlah kepada mereka dengan cara hikmah dan juga peringatan yang baik, dan berdebatlah, berbicaralah dengan mereka dengan cara yang baik, supaya kebaikan tersebar dan orang datang kepada perintah Allah. Lalu Allah angkat COVID-19 ini serta-merta. Tak mustahil, tuan-tuan. Tidak mustahil. Kerana COVID-19 ini pun adalah makhluk Allah. Dia pun datang dengan perintah Allah. Bukan dia saja-saja datang. Memang Allah Ta'ala jadikan, memanglah mata kita nampak asbab itu, asbab ini. Dekat negara Wuhan, China, mereka makan anjing, makan babi, kemudian virus tu tersebar sampai sini. Itu semua asbab. Asbab yang Allah Ta'ala jadikan supaya manusia dapat mengatasinya dengan membuat hubungan diri kita kepada Allah. Berapa ramai orang tak semayang kat luar sana, tuan-tuan? Hari ini orang yang semayang pun tak semayang. Orang yang tak semayang jadi malas semayang. Sebab apa? Leceh, kata dia. Nak semayang Jumaat pun susah. Nak kena scan kepala, nak kena tembak, nak kena beratur panas-panas, nak kena pakai mask, nak kena bawa sejadah. Leceh lah. Ini semua ujian. Kenapa perkara dunia kita sanggup berpenat lelah, tapi hal ibadat kita nak senang lenang. Kita nak senang lenang. Kalau bab dunia kita sanggup membujur lalu melintang patah. Kita pernah interview kerja, beratur panjang, sanggup tunggu pagi sampai petang pun tak apa, nak cari makan. Tapi dalam bab ibadat, ada setengah orang dia tak ambil berat. Dia kata
Solat zuhur pun dah cukup dah. Kan, solat zuhur pun dah cukup dah. Sedangkan kita punya rohani, orang beriman ni meronta-ronta nak masuk masjid, tuan-tuan. Masa PKP 1, tuan-tuan tak rasa pelik ke? Tak ada rasa pelik ke, tuan-tuan? Hari Jumaat duduk depan TV. Hari Jumaat duduk depan TV. Pelik rasa ni masa PKP 1 dulu. Ingat dia? Masa masjid tutup semua, kan? Bagi orang yang sembahyang Jumaat, untuk orang tak sembahyang tak ada masalah. Dah biasa. Memang dah biasa tak sembahyang Jumaat, tak ada masalah. Kita orang yang sembahyang Jumaat, kita rasa pelik. Berapa bulan? 3 bulan lebih kita tak sembahyang Jumaat dulu. Orang yang beriman, hatinya mesti tersentuh, kan? Mesti tersentuh. Bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, masa PKP, baru saya tahu lawangan azan dalam TV itu adalah Masjid Sendayan. Baru saya tahu lawangan azan maghrib dalam TV 1, dalam TV berapa saya tak ingat, Masjid Sendayan. Sebab apa? Selama ni maghrib saya tak pernah pun ada kat rumah. Masjid maghrib saya akan duduk kat masjid tempat saya mengajar kuliah. Tak pernah dekat rumah, melainkan masa PKP. Buka TV, azan maghrib, Masjid Sendayan punya. Maka meronta hati kita, terguris perasaan kita, sebab masjid adalah makanan rohani. Kalau tempat makan rohani kita pun ditutup, tuan-tuan, habislah kita. Melainkan kalau kita ada kekuatan, kita hidupkan amalan masjid kita di rumah. Sebenarnya kita disuruh oleh Nabi SAW untuk hidupkan amalan masjid di rumah, semasa PKP 1. Dan kita disuruh untuk mengamalkan amalan-amalan sunat, supaya rumah kita tidak seperti kubur. Nabi kata, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur, sunyi sepi, tak ada amalan. Bagus baca Quran di masjid, bagus berzikir dalam masjid, sembahyang sunat, tetapi di rumah pun kena hidupkan amalan sunat. Amalan baca Quran, amalan zikir, amalan solat-solat sunat. Kerana kita dah sampai ke penghujung dunia, akhir zaman, fitnah Dajjal semakin hampir dengan kita, tuan-tuan. Fitnah Dajjal semakin hari semakin hampir dengan kita, dengan cara yang paling halus. Dengan cara yang paling halus. Kalau kita tak perasan, tuan-tuan, habislah kita. Dan jangan tertipu dengan amal ibadat yang kita buat. Kan, hari ni ramai orang sembahyang, tapi tak ramai orang datang belajar. Kan, kuliah maghrib tak ramai macam ni. Sembahyang ramai, tapi pengajian tak ramai. Itu pun fitnah. Jangan kita rasa amalan ibadat kita dah betul. Oh, amal ibadat aku dah betul, sembahyang cukup, dah selamat. No. Kita kena sembahyang dan belajar sembahyang. Zikir, belajar zikir. Membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Hukum fiqah kena belajar. Ilmu tauhid kena belajar. Ilmu tasawuf kena belajar. Kemudian kita amalkan. Merasa diri sudah sempurna dengan ibadat, itu adalah tipu daya syaitan. Dan juga sifat takabur dalam hati. Zaman muda dulu, tuan-tuan, zaman tuan-tuan muda dulu, berapa banyak masa yang telah kita buang, berapa banyak masa yang kita telah habiskan untuk dunia kita. Ilmu agama banyak kita tak belajar, sedangkan umur kita sedang berjalan sampai ke liang lahat. Umur kita sedang berjalan nak sampai ke liang lahat, tapi ilmu fardu ain masih lagi kita tak tahu. Banyak benda kita tak tahu dalam ilmu fardu ain. Sekarang ni masjid dan surau banyak menghidangkan dan menyediakan pengajian kuliah secara percuma kepada tuan-tuan. Dan terima kasih, alhamdulillah, kepada pihak Jabatan Agama mengizinkan kuliah maghrib dibuat semula. Itu pun kuliah maghrib sahaja. Kerana mereka tahu kuliah-kuliah ni adalah makanan rohani orang Islam, supaya kita termotivasi. Dan tuan-tuan tak perlu pun pergi buat pinjaman PTPTN untuk bayar kepada masjid. Tuan-tuan datang dengar dan catat. Kemudian niat untuk amal, kemudian niat untuk sampaikan kepada orang lain. Maka itulah bekalan yang kekal abadi sehinggalah hari kiamat. Kan? Kawan-kawan kita pernah semayang sama-sama dengan kita, pernah semayang di sebelah kita, pernah berbuka puasa dengan kita, bertarawih dengan kita, dan sekarang mereka berada di alam barzakh.
Mereka berada di alam barzah, sedangkan kita masih lagi di alam dunia. Dan keadaan mereka sama seperti kita satu ketika dulu. Dan sekarang ini mereka tidak lagi beramal, mereka tidak lagi solat, mereka tidak lagi berpuasa, tidak lagi bersedekah, hanya menunggu nasib balasan baik ataupun sebaliknya. Dan di antara mereka ada yang menyesal, ada yang meraung-raung di dalam kubur, ada yang menjerit-jerit minta tolong di alam barzakh, tetapi manusia di atas dunia tak dengar. Dan mereka menyesal, kalaulah aku tahu macam inilah keadaan kubur, maka aku akan habiskan seumur hidup aku dengan amal ibadat. Ini kata orang yang dah duduk dalam kubur. Orang di atas dunia masih lagi kita berlengah-lengah, bermalas-malas dengan amal ibadat. Masih lagi kita berlapang-lapang dan merasa tenang dengan dunia yang kita ada. Jadi tuan-tuan, nasihat ini sebenarnya untuk diri saya, motivasi ini untuk diri saya dan perkongsian untuk tuan-tuan. Dan insya-Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan khutbah, dan kita dengarlah khutbah dengan penuh tawajuh dan khusyuk. Jangan kita buat benda lain. Tinggalkan fitnah dunia ni tuan-tuan. Ini adalah fitnah dunia nombor satu yang merosakkan manusia. Bukan tak boleh pakai handphone, tetapi handphone ni banyak melalaikan kita. Dekat luar masjid kita main handphone, dalam masjid pun kita main handphone. Kadang tak ada benda pun nak tengok, scroll, tekan, tutup, buka, tutup, scroll FB, tutup balik, tak ada benda pun nak tengok. Akhirnya makanan rohani kita terganggu. Makanan rohani kita terganggu. 30 tahun yang dulu handphone tak ada, semua orang boleh tumpu kepada khutbah Jumaat. Paling tidak pun terlelap, itu je. Tapi zaman sekarang dah ada orang main handphone ketika khutbah Jumaat. Baca Quran pun tak boleh, selawat pun tak boleh, berzikir pun tak boleh ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Ini kan pula nak main handphone ataupun berWhatsApp. Kepada adik-adik di luar sana, ketika khatib menyampaikan khutbah, kita dengar dengan penuh tawajuh dan niat untuk beramal. Balik rumah bagi tahu kepada isteri, sayang, tadi tajuk khutbah tadi tentang sekian-sekian tajuk. Barulah kebaikan tu akan tersebar. Orang rumah tanya, bang tadi khutbah apa? Tak tahulah. Dengar-dengar alhamdulillah, sedar-sedar aja aqimus solah. Apa tajuknya? Tak tahulah. Cakap orang, saya pun sama juga. Tapi alhamdulillah, setiap minggu saya khutbah Jumaat, tapi kecuali hari ini tak ada khutbah. Kebetulan orang masjid minta tolong ganti ustaz yang tak dapat hadir. Jadi sama-sama dapat saya berkongsi manfaat dan kebaikan supaya dia tersebar dari hati saya dan juga tuan-tuan. Saya teringat pada tahun 2012. Pada tahun 2012 yang pernah berlaku fitnah bahawa daripada negara barat kata apa? Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat ni. Ingat tak? Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat ini. 2012. Bismillah. Masa tu saya duduk kat Panjang Jaya 2012. Saya semayang kat sini, penuh saya tengok orang. Penuh orang. Sebab apa? Takut kiamat berlaku hari ni. Orang terkesan dengan dakwah daripada orang-orang kafir. Dan dekat negara barat pada masa itu, saya ingat lagi, saya tengok dalam berita dalam Facebook, ramai orang-orang Kristian yang telah bunuh diri. Pada tarikh 2012, berapa hari bulan saya tak ingat. 2012. Sampai ada filem 2012. Orang terkesan dengan filem tu sampai percaya kiamat berlaku pada hari ni. Sedangkan Nabi SAW tidak pernah pun bagi tarikh bila kiamat. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, matas sa'ah? Matas sa'ah, wahai Rasulullah, bila nak berlaku kiamat? Bila nak berlaku kiamat? Maka Nabi SAW tanya balik kepada sahabat yang bertanya, adakah kamu bersedia dengannya? Adakah kamu bersedia? Nabi kata. Maka soalan itu tidak pernah pun dijawab oleh Nabi tentang tarikh bilakah hari kiamat.
Tetapi setiap hari kita bersedia untuk berlakunya kiamat, dan ada hadis Nabi SAW, ianya pasti berlaku pada hari Jumaat. Jumaat bila? Wallahu alam. Tapi yang pasti lagi, kiamat kecil menghampiri kita, iaitu kematian. Kiamat kecil menghampiri kita setiap waktu. Dan setiap hari malaikat Israel akan ziarah kita sebanyak 70 kali. Lebih kurang, kalau 70 bahagi 24 jam, artinya setiap 20 minit malaikat Israel akan datang menjengah kita. Cuma bila sampai saja waktu, Allah perintahkan tarik nyawa, maka malaikat Israel akan tarik nyawa dia apabila sampai waktunya. Tidak cepat sesaat dan tidak akan lambat sesaat. Maka motivasinya ialah, tuan-tuan yang mulia, ulama bagi tahu, setiap kali kita tunaikan solat, kita kena merasakan inilah solatku yang terakhir. Inilah solat aku yang terakhir. Inilah Jumaat aku yang terakhir. Inilah zikir aku yang terakhir. Setiap kali buat ibadat, kita kena rasa macam itu. Barulah kita punya amal ibadat akan jadi berkualiti. Berkualiti. Macam kita zaman sekolah. Zaman-zaman sekolah, cikgu bagi motivasi kepada para pelajar. Setiap kali kita ulang kaji mata pelajaran, kita kena rasa besok akan berlaku peperiksaan. Hari ini kita baca buku, seolah-olah besok kita nak sambut peperiksaan. Begitulah kita punya amal ibadat. Hari ini kita beramal, seolah-olah besok kita akan menjawab soalan munkar dan nakir. Jadi insya-Allah, tuan-tuan mulia, sekadar itu dulu. Jadi sebelum azan, kita banyakkan berselawat ke atas Nabi SAW, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi izin kepada Nabi SAW untuk memberi syafaat kepada saya dan tuan-tuan, dan akhirnya kita akan berjaya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Nabi SAW. Zuhur berapa tu, Imam? 3 minit. Baik. Jadi ada masa dalam 3 minit. Saya nak ajak tuan-tuan kita sama-sama berselawat Ibrahimiyah. Sama boleh tuan-tuan? Kita berselawat Ibrahimiyah sebelum azan berkumandang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.